Salam sejahtera semua, saya Dr. Muhammad Rizal. Pernahkah Anda bayangkan di Jepun terdapat ramai dokter berusia lebih 90 tahun yang masih melakukan pembedahan, merawat pesakit, dan berjalan dengan lincah seperti orang muda? Mereka bukan dokter biasa, tetapi contoh hidup tentang cara pemakanan yang telah mereka amalkan secara konsisten selama berpuluh-puluh tahun tanpa pernah menghebahkannya kepada sesiapapun. Dr. Shigeaki Hinohara hidup sehingga usia 105 tahun dan masih merawat pesakit sehingga ke hari terakhirnya, manakala Dr. Miyazaki pula adalah pelari tertua di dunia dalam lingkungan usianya. Apa yang sama pada kedua-dua tokoh ini bukanlah genetik yang hebat atau suplemen yang mahal, tetapi korak pemakanan yang bertentangan dengan apa yang sering kita dengar sesuai untuk warga emas. Kajian dari Universiti Perubatan Tokyo yang memantau seramai Atin Fortuzeno orang Jepun berusia lebih 100 tahun telah membuatkan komuniti perubatan mempersoalkan semula segala-galanya tentang umur panjang. Warga emas ini tidak makan makanan superfood, tidak mengikut sebarang tren makanan kesehatan, tetapi melakukan perkara mudah yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Dan yang paling menakjubkan, rahasia nomor 1 yang ditemui oleh Dr. Jepun bukanlah tentang apa yang kita makan, tetapi tentang apa yang berlaku di dalam badan apabila kita makan dengan cara yang betul. Pelbagai kajian mengesahkan bahwa kaedah ini boleh membantu memanjangkan jangka hayat sehingga 40%, tetapi 95% orang melakukan sebaliknya setiap hari tanpa disedari. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, jika Anda merasakan klip hari ini bermanfaat, sila type nomor 1 atau perkataan suka di ruangan komen. Itulah sokongan paling mesra untuk pasukan kami. Dan jangan lupa tekan butang suka, langgan saluran ini, dan kongsikannya kepada orang yang Anda sayangi. Jika begitu, jangan berlengah lagi. Mari kita mulakan. Rahasia 7. Rahasia suhu, makanan yang mengubah segalanya. Ramai dokter senior di Jepun telah memerhatikan satu perkara selama berpuluh-puluh tahun, sesuatu yang baru mula diberi perhatian oleh dunia perubatan barat sejak beberapa tahun kebelakangan ini, yaitu suhu makanan yang kita ambil setiap hari adalah lebih penting daripada yang disangkakan. Dr. Haruto Suzuki, yang telah mendedikasikan lebih 40 tahun untuk mengkaji warga emas di Okinawa, mendapati bahwa mereka yang rutin minum air suam dan makan makanan suam mempunyai sistem pencernaan yang berfungsi lebih baik, pergerakan usus yang teratur, dan tahap keradangan dalam badan yang jauh lebih rendah. Badan mereka seolah-olah dihidupkan dengan lembut pada setiap hidangan, tidak dikejutkan oleh kesejukan melampau seperti generasi muda yang minum ais dengan setiap hidangan. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku di dalam badan kita apabila kita makan makanan yang terlalu sejuk? Setiap kali makanan yang terlalu sejuk masuk ke dalam perut, badan terpaksa membakar banyak tenaga untuk menaikkan suhu makanan itu sehingga sama dengan suhu badan. Tenaga ini sepatutnya digunakan untuk membaiki sel, menguatkan sistem imun, dan menjaga keseimbangan dalaman, tetapi sebaliknya, ia terpaksa dialihkan untuk memanaskan makanan. Ini menyebabkan sistem pencernaan dan metabolisme bekerja lebih keras tanpa perlu. Kajian dari University Kyoto yang memantau lebih 1,200 subjek selama 15 tahun mendapati bahwa mereka yang minum air suam selepas bangun tidur dan semasa makan mengalami pengurangan gejala kembung perut dan masalah sembelit kronik. Angka ini menunjukkan bahwa hanya dengan menukar air minuman, badan boleh berubah dengan ketara. Coba bayangkan perut Anda adalah sebuah periuk di atas dapur. Jika Anda selalu memasukkan bahan sejuk, suhu air di dalam periuk akan menurun, menyebabkan proses mendidih menjadi perlahan. Begitu juga dengan badan kita. Proses pencernaan menjadi perlahan, penyerapan nutrien berkurangan, dan yang paling penting, enzim pencernaan yang berfungsi paling baik pada suhu badan akan menurun keberkesanannya sehingga 40% apabila kita minum air sejuk semasa makan. Dalam budaya pemakanan Jepun, konsep ini merangkumi prinsip hara hachi bume yang bukan sahaja bermaksud makan sehingga separa kenyang, tetapi juga merangkumi makan secara wajar dalam semua aspek, termasuk kuantiti, masa, dan suhu. Oleh itu, orang Jepun memulakan hari mereka dengan air suam atau teh suam.
Semasa makan, mereka minum sup miso atau teh panas suam dan bukannya air sejuk. Malah pada musim panas, mereka masih mengelakkan makanan yang terlalu sejuk semasa makan karena mereka tahu bahwa badan akan berterima kasih atas tabiat kecil ini dalam jangka panjang. Ini tidak bermakna kita tidak boleh makan makanan sejuk sama sekali, tetapi masa adalah sangat penting. Dr. J pun menasehatkan untuk menunggu sekurang-kurangnya 30 menit selepas makan sebelum minum minuman sejuk bagi membolehkan perut bekerja tanpa apinya dipadamkan oleh kesejukan tiba-tiba. Jika Anda ingin melihat hasil yang jelas, cuba letakkan sebuah termos air suam berdekatan Anda. Minum sepanjang hari sebagai ganti air sejuk. Menambah irisan lemon untuk kesegaran juga tiada masalah. Sistem pencernaan Anda akan beransur-ansur menjadi lebih baik, perut kembung berkurangan, pembuangan air besar menjadi langkar, dan ramai juga yang merasa tenaga mereka meningkat dalam masa beberapa hari sahaja. Dan sekarang kita akan beralih kepada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Anda lebih daripada soal suhu makanan, yaitu waktu makan yang boleh menentukan paras gula, kelajuan penuaan, dan rentak kerja badan Anda lebih mendalam daripada yang Anda sangka. Rahasia Thomas Six jendela peluang yang dilepaskan oleh kebanyakan orang. Ramai dokter pakar umur panjang di Jepun mempunyai satu amalan yang mereka lakukan secara konsisten sejak sekian lama. Walaupun nampak mudah, ia sebenarnya adalah kunci rahasia yang membantu mencapai umur panjang yang menakjubkan, yaitu makan dalam tempo 10,12 jam sehari. Bunyinya biasa, bukan? Tetapi kesan yang berlaku pada badan sama sekali tidak biasa. Dr. Toshiaki Nakaoka, seorang pakar bedah Jepun yang terkenal dalam bidang perubatan umur panjang, mendapati bahwa tabiat makan yang mempunyai kerangka massa yang jelas boleh merangsang mekanisme yang dipanggil otofagi, yaitu proses pembersihan di peringkat sel. Ia diibaratkan seperti sistem kitar semula dalaman badan yang membantu menguraikan komponen sel yang telah rosak dan menggunakannya semula untuk membina sel baru yang lebih kuat. Mekanisme ini seperti membersihkan sebuah kilang di dalam badan, membolehkan jentera kembali berfungsi pada tahap kecekapan penuh. Dan mekanisme inilah yang telah memenangi hadiah Nobel dalam fisiologi atau perubatan pada tahun 2016, mengesahkan nilainya secara rasmi. Apa yang menarik, orang Jepun telah mengamalkan kaedah ini turun-temurun selama beberapa generasi tanpa mengetahui namanya. Apabila Anda membiarkan badan berehat daripada proses pencernaan selama 12,4 jam pada waktu malam, badan akan memasuki mod pembaikan sepenuhnya. Kajian dari University Tokyo yang memantau lebih 2,000 orang selama 10 tahun mendapati bahwa mereka yang mengamalkan tabiat makan dalam tempo 12 jam secara konsisten mempunyai kadar menghidap sindrom metabolik 43% lebih rendah dan tahap keradangan dalam badan juga berkurangan. Angka ini berkait rapat dengan pencegahan penyakit kronik di kalangan warga emas seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Ramai yang salah faham bahwa menggahadkan waktu makan bermakna berpuasa atau meninggalkan waktu makan, padahal itu tidak betul. Ramai orang Jepun yang panjang umur masih makan 3 kali sehari. Kuma, mereka makan dalam tempo masa yang jelas. Contohnya, sarapan pada jam 7 pagi, makan tengah hari pada jam 12 tengah hari, dan makan malam tidak lewat dari jam 7 malam. Selepas itu, mereka tidak akan mengambil apa-apa selain air kosong atau teh suam sehingga keesokan paginya. Kaedah ini kedengaran mudah, tetapi ia memerlukan disiplin yang teguh dan pemahaman sebenar tentang prinsip badan. Apabila Anda memberi ruang untuk organ pencernaan berehat, sistem badan mendapat masa untuk membaiki dirinya, tahap insulin dalam darah menjadi lebih seimbang, tahap hormon pertumbuhan meningkat, dan otak akan menghasilkan BDNF, sejenis protein penting yang melindungi sel saraf dan meningkatkan daya ingatan. Kajian di Okinawa, salah satu zon biru di mana penduduknya mempunyai umur paling panjang di dunia, juga mendapati bahwa mereka yang mengamalkan korak ini mempunyai kadar menghidap demensia 60% lebih rendah berbanding kumpulan yang sering makan atau mengambil snack pada waktu malam. Jika Anda ingin mula mencobanya, jawabannya ialah konsisten lebih penting daripada kesempurnaan. Jangan biarkan hidangan terakhir Anda terlalu ringan. Jika Anda makan terlalu sedikit pada waktu malam, Anda mungkin akan terjaga tengah malam kerana lapar. Oleh itu,
Makan malam sepatutnya mengandungi protein seperti ikan atau telur, lemak baik dari tauhu atau avokado, dan karbohidrat kompleks dari beras perang atau keledek untuk membuatkan Anda kenyang lebih lama tanpa membebankan sistem pencernaan. Ramai dokter Jepun mengamalkan makan malam yang ringkas, seperti sedikit nasi perang dengan ikan bakar, sayur rebus, dan sup miso panas. Tiada makanan bergoreng, tiada makanan berminyak, tiada pencuci mulut. Ini sudah cukup untuk membolehkan badan pulih sepenahnya. Hasilnya akan muncul secara beransur-ansur. Bukan sahaja berat badan berkurangan, tetapi ramai yang melaporkan tidur mereka lebih nyenyak, bangun dengan rasa lebih segar, otak lebih cerdas, sistem penghadaman lebih teratur, dan lebih bertenaga untuk melakukan aktiviti dalam masa 2 minggu sahaja. Dan apabila bercakap tentang makanan, kita ada rahasia seterusnya yang berkaitan dengan hidangan biasa yang sebenarnya boleh berfungsi seperti ubat tanpa perlu bergantung pada ubat. Rahasia terapi. Makanan 5. Warna ubat semula. Jadi yang digunakan generasi lama tanpa sadar. Apabila Dr. Masato Yonei, seorang penyelidik perubatan Jepun, melawat sebuah kampung terpencil di Pulau Kyushu, beliau menemui sesuatu yang mengejutkan. Kampung ini mempunyai kadar pesakit kanser 7% lebih rendah daripada purata kebangsaan. Walaupun tanpa hospital modern, mereka mempunyai tahap kesehatan yang membuatkan dokter perubatan modern pun terpegun. Jawabannya terletak pada makanan FIFA warna yang dimakan oleh penduduk kampung setiap hari. Mereka tidak mengira kalori, tidak memilih makanan kesehatan mengikut tren, tetapi mengamalkan cara hidup yang diwarisi turun-temurun mengikut tradisi keluarga. Itulah formula yang tersembunyi di atas pinggan nasi mereka dan berfungsi secara berterusan setiap hari dengan bijaksana. Ia mungkin kedengaran seperti sekadar menghias pinggan, tetapi hakikatnya lebih mendalam. Setiap warna dalam makanan mewakili kumpulan fitonutrien yang berbeza, berfungsi seperti pemuzik dalam sebuah orkestra yang bermain secara harmoni untuk membaiki badan dari dalam. Dan yang paling penting, tiada bahan sintetik yang boleh meniru keseimbangan seperti ini. Seperti tomato, lada benggala merah, dan stroberi, kaya dengan lycopene dan antosianin. Kajian dari Universiti Malaya yang mengumpul data dari lebih 4,000 lelaki di Malaysia mendapati bahwa mereka yang makan makanan berwarna merah setiap hari mempunyai risiko stroke 39% lebih rendah dan turut membantu mengurangkan tahap kolesterol jahat LDL dengan ketara. Oren kuning seperti lobak merah, labu, keledek, dan oren membekalkan beta-karotena yang menguatkan sistem imun dan menyehatkan mata. Ia menunjukkan bahwa pengambilan yang mencukupi berpotensi melambatkan permulaan demensia sehingga 56% dan mengurangkan risiko katarak pada warga emas dengan jelas. Hijau seperti bayam, brokoli, teh hijau, dan rumpai laut mengandungi klorofil yang membantu menyah toksin dan membaiki DNA. Kajian peringkat kebangsaan yang dijalankan oleh Universiti Putra Malaysia dengan sampel lebih 40,000 rakyat Malaysia mendapati mereka yang mengambil sayuran berdaun hijau setiap hari mempunyai risiko kanser, perut 45% lebih rendah, dan kesihatan usus yang lebih baik berbanding kumpulan kawalan. Seperti bawang putih, bawang besar, dan sendawan membekalkan alisin dan beta-glukan yang mempunyai sifat anti-kanser dan merangsang imuniti dengan kuat. Kajian dari Institut Kanser Negara menunjukkan bahwa mereka yang kerap mengambil sayuran berwarna putih mempunyai kadar kematian akibat kanser 34% lebih rendah, terutamanya kanser usus dan hati. Enggu biru seperti terung, kubis ungu, dan beri biru membantu melambatkan penuaan di peringkat sel dan melindungi otak daripada kemerosotan. Kajian dari Pusat Neuroscience di sebuah hospital terkemuka mengesahkan bahwa pengambilan bahan-bahan ini secara berterusan membantu mengurangkan purata usia otak sehingga 2.5 tahun dan memberi kesan positif kepada daya ingatan warga emas. Apa yang menjadikan makanan 5 warna ini begitu berkuasa ialah apabila dimakan bersama, nutrien-nutrien ini akan bekerja secara sinergi dengan menakjubkan. Contohnya, vitamin C dalam lada benggala merah membantu penyerapan zat besi dari sayuran berdaun hijau menjadi lebih baik,
atau lemak baik dari avokado membantu menyerap beta-karotena dari sayuran berwarna oranye lebih 3 kali ganda. Mekanisme inilah yang menjadikan setiap hidangan sebagai obat berkhasiat yang boleh diserap dan dimanfaatkan oleh badan sepenuhnya. Orang Jepun yang panjang umur tidak mengira warna secara ketat. Mereka menggabungkan warna dalam satu hidangan secara semula jadi. Contohnya, makan tengah hari biasa mereka mungkin terdiri daripada nasi perang, salad, rumpai laut hijau, sup miso dengan sedikit lobak merah, jeruk ungu, dan beberapa hirisan tomato merah. Ringkas, tetapi berkuasa, dan tidak memerlukan penyediaan yang rumit. Jika Anda ingin mula hari ini, tidak perlu ubah segala-galanya di dapur. Cuma tambah satu warna baru ke dalam pinggan Anda. Contohnya, jika Anda biasa makan nasi dengan telur dadar dan timun, kuba tambah beberapa hirisan lobak merah atau taburkan lada benggala yang dicincang. Kepel bagayan adalah kuncinya. Tidak perlu sempurna dan tidak semestinya mahal, karena sayur-sayuran tempatan pun tergolong dalam warna-warna ini. Yang segar adalah yang terbaik, tetapi jika tiada, sayur beku pun boleh digunakan. Yang penting ialah konsisten. Dan badan Anda akan bertindak balas dengan tenaga yang boleh Anda rasai dalam beberapa hari sahaja, karena sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan otak semuanya bertindak balas terhadap fitokimia pada peringkat sel dengan pantas. Dan inilah titik permulaan perubahan. Tetapi apa yang akan menyusul adalah lebih menarik. Satu formula purba yang menyembunyikan kuasa lebih daripada yang Anda fikirkan. Rahasia poin 4, peraturan 80% yang membantu memanjangkan usia, falsafah kuno yang digunakan oleh orang Jepun tetapi baru difahami oleh kita. Hanya ada 3 perkataan yang mungkin mengubah cara Anda memandang makanan seumur hidup. Hara hachibu, yang bermaksud makan hanya sehingga kira-kira 80% kenyang. Ungkapan ringkas ini bukan sekadar ajaran orang tua, tetapi salah satu kunci utama yang menjadikan penduduk Okinawa di Jepun antara yang paling panjang umur di dunia. Konsep ini telah diperkatakan sejak sekian lama, tetapi apa yang baru ditemui oleh sains modern membuatkan kita sadar bahwa ia jauh lebih berkuasa daripada yang kita sangka. Dr. Khairul, seorang doktor anti penuaan di Malaysia, telah membuat perbandingan data dan mendapati mereka yang mengamalkan prinsip hara hachibu secara konsisten mengambil purata hanya 10/100 taman lain santo 0 lain santo. Ini jauh lebih rendah berbanding penduduk di bandar-bandar besar Malaysia yang kerap mengambil lebih 200 kilokalori sehari. Kaedah menggehatkan kalori secara sederhana ini bukanlah tentang berlapar, tetapi meletakkan badan dalam keadaan yang optimum untuk merangsang gen umur panjang yang dipanggil sirtuin, yang memainkan peranan penting dalam mengawal tahap keradangan, kemerosotan sel, dan kesehatan keseluruhan. Kajian bersama oleh Fakulti Perubatan Universiti Malaya dan Pusat Perubatan Universiti Malaya juga mendedahkan data yang menakjubkan. Kumpulan yang mengurangkan kalori secara sederhana dan tidak ketat mempunyai jantung yang lebih muda hampir sedekat berdasarkan imbasan, tahap insulin yang lebih seimbang, dan yang paling menonjol, penanda keradangan dalam badan mereka sangat rendah sehingga hampir tidak dapat diukur. Semua ini menunjukkan bahwa makan secara sederhana memberi kesan mendalam sehingga ke peringkat sel. Dan apa yang lebih baik, Anda tidak perlu bersusah payah menimbang atau mengira kalori setiap kali makan. Cuma latih diri untuk memerhatikan isyarat badan seperti yang disarankan oleh Dr. Jepun. Waktu yang sepatutnya Anda letakkan sudu adalah ketika Anda merasa tidak lapar lagi, tetapi masih boleh makan sedikit lagi. Itulah tahap kenyang yang paling sesuai. Anda sepatutnya berasa ringan dan tidak terlalu sendat. Ini adalah sesuatu yang sukar dilakukan oleh generasi modern karena otak mengambil masa kira-kira 20 menit untuk menghantar isyarat bahwa badan sudah kenyang. Tetapi kebanyakan orang menghabiskan hidangan mereka lebih cepat daripada itu, menyebabkan mereka terlebih makan tanpa sadar. Kajian dari Universiti Kyushu di Jepun menyokong perkara ini dengan jelas. Mendapati orang yang makan dengan cepat mempunyai peluang 3 kali ganda lebih tinggi untuk menjadi obes dan berisiko mengalami sindrom metabolik, yang bermakna risiko kencing manis, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi akan menyusul.
perpetua yang sering digunakan oleh warga emas Jepun yang panjang umur ialah meletakkan penyepit atau sudu selepas setiap suapan dan mengunyah sekurang-kurangnya 20 tekusan kali sebelum menelan. Walaupun ia kelihatan terlalu perlahan bagi ramai orang, ia sebenarnya membantu sistem pencernaan berfungsi dengan lebih baik, menyerap lebih banyak nutrien, dan membuatkan Anda berhenti makan pada titik yang betul tanpa rasa terpaksa atau terseksa. Satu lagi teknik yang berkesan ialah beralih kepada penggunaan pinggan mangkuk yang lebih kecil. Orang Okinawa sering menggunakan pinggan bersaiz kira-kira 9 inci, manakala pinggan biasa di rumah kita puratannya sekitar 12 inci. Kajian dari sebuah universiti tempatan mendapati bahwa menggunakan pinggan yang lebih kecil membantu orang makan 22% kurang, namun masih merasa kenyang dan puas seperti biasa. Apabila dikumpulkan, hasilnya mewujudkan perbezaan yang besar. Mereka yang mengamalkan prinsip Hara-Hachi, Bu mempunyai risiko penyakit jantung 70% lebih rendah, risiko kanser berkurangan lebih separuh, dan purata jangka hayat 10 tahun lebih lama berbanding mereka yang makan berlebihan. Ini bukan sahaja kehidupan yang lebih panjang, tetapi panjang dengan kualiti, tenaga, dan kejernihan pikiran. Jadi coba mulakan dengan hidangan Anda yang seterusnya. Makan dengan lebih perlahan, kunyah lebih lama, dan berhenti apabila Anda merasa cukup kenyang. Tunggu kira-kira 20 menit dan Anda akan mendapati badan Anda berasa lebih selesa, serta-merta tanpa perlu kaedah yang sukar. Dan dalam petua seterusnya, kita akan membincangkan sesuatu yang ramai orang elakkan selama ini, padahal ia mungkin salah satu kunci terpenting untuk memanjangkan usia sekara mampan. Jika Anda menonton sehingga ke tahap ini dan merasakan klip ini membantu Anda melihat atau memahami diri Anda dengan lebih baik, saya menjemput Anda untuk menaip nombor 4 di ruangan komen, atau Anda boleh menulis tentang perasaan Anda sekarang. Jika Anda belum melanggan, jangan lupa tekan butang langgan dan aktifkan loseng pemberitahuan supaya Anda tidak terlepas klip kami yang seterusnya. Sokongan Anda adalah dorongan terbesar bagi kami, karena setiap message dan setiap tontonan memberi kami kekuatan untuk terus menghasilkan klip yang mesra, bermanfaat, dan menyampaikan sedikit harapan kepada hati ramai orang lain. Mari kita berjalan bersama. Rahasia Tamatri. Faktor penapaian. Rahasia dalam setiap hidangan yang perlu diketahui. Jika Anda masuk ke dapur sebuah keluarga tradisional Jepun, Anda akan menemui makanan yang ditapai fermented dalam hampir setiap hidangan, sama ada miso, natto, jeruk, atau ikan yang diperam. Semuanya mempunyai tujuan lebih daripada sekedar rasa sedap, karena ia adalah obat yang tersembunyi dalam rasa semula jadi. Dan itulah yang telah dikaji secara serius oleh dokter. Yusuf, seorang penyelidik perubatan dalam kalangan warga emas berusia lebih 100 tahun di Jepun, Dr. Yusuf mendapati bahwa usus orang Jepun yang panjang umur mempunyai kepelbagaian spesies mikrob yang lebih banyak daripada orang biasa, tahap bakteria baik yang tinggi, dan tahap bakteria penyebab keradangan yang sangat rendah. Apa yang jelas membuat perbezaan ialah pengambilan makanan yang ditapai secara kerap setiap hari, bukan dalam kuantiti kecil, tetapi sebagai komponen tetap dalam hampir setiap hidangan secara berterusan. Apabila pasukan penyelidik di Jepun memeriksa sampel usus 1,000 individu berusia lebih 100 tahun, mereka mendapati mikrob yang boleh menghasilkan asid lemak rantaian pendek pada tahap 3 kali ganda lebih tinggi daripada orang biasa. Asid lemak ini mempunyai kesan anti radang, menguatkan imuniti, dan mencegah kanser. Apabila Anda makan makanan yang ditapai setiap hari, bakteria baik ini akan menetap dan mula menghasilkan bahan yang tidak dapat dihasilkan oleh badan kita sendiri, seperti vitamin K2 yang menguatkan tulang, pelbagai vitamin B yang berkaitan dengan tenaga, neurotransmitter seperti GABA yang membantu tidur lebih lena, menyeimbangkan emosi, dan juga bahan antimikrob yang membantu melawan bakteria berbahaya. Kajian jangka panjang selama lebih 20 tahun dari Pusat Penyelidikan Kanser Kebangsaan di Tokyo yang memantau lebih 90,000. Orang mendapati bahwa mereka yang kerap makan produk soya yang ditapai setiap hari mempunyai risiko stroke 207% lebih rendah dan risiko penyakit jantung 18% lebih rendah. Wanita yang kerap makan natto juga mempunyai kadar osteoporosis 50% lebih rendah.
Tetapi yang paling menakjubkan ialah bakteria dalam makanan yang ditapai boleh berkomunikasi dengan otak melalui saraf vagus, yaitu laluan terus antara usus dan otak. Penyelidik Jepun mendapati orang yang makan makanan yang ditapai setiap hari mempunyai kadar kemurungan dan keresahan 40% lebih rendah. Kunci utama untuk menjaga mikrob usus bukanlah sekedar makan satu jenis makanan, tetapi kepelbagaian. Setiap jenis makanan yang ditapai memberikan jenis bakteria yang berbeza. Bagi rakyat Malaysia yang tidak biasa dengan rasa makanan di Peram, Jepun, Dr. Yusof menasehatkan untuk bermula dengan perkara kecil, seperti menambah 1 sudu miso ke dalam air panas untuk makan tengah hari, menambah sedikit jeruk atau mencuba sedikit kimchi asli semasa makan malam, dan kemudian perlahan-lahan tingkatkan kuantiti apabila usus Anda mula terbiasa. Jangan lupa bahwa kualiti sama pentingnya dengan kuantiti. Kari makanan yang ditapai secara semula jadi dan tidak melalui proses pempasteran, karena proses itu akan membunuh semua bakteria baik. Dalam masa beberapa minggu sahaja, selepas menambah makanan yang ditapai ke dalam rutin harian, orang ramai melaporkan sistem pencernaan mereka menjadi lebih baik, kulit lebih cerah, emosi lebih stabil, dan tenaga harian lebih mantap. Karena mikrob dalam usus Anda adalah seperti sebuah taman yang perlu Anda jaga. Jika Anda membiarkannya tumbuh dengan cara yang betul, ia akan memberi ganjaran kepada Anda sepanjang hayat. Dan seterusnya, kita akan melihat sesuatu yang kebanyakan orang sering lakukan dengan salah dalam kehidupan seharian, walaupun ia mempunyai kuasa yang jauh lebih besar daripada yang kita sangka. Rahasia, susunan makanan yang membantu mengurangkan risiko diabetes, sehingga 42% tanpa ubat. Dr. Jamilah, seorang penyelidik pemakanan warga emas dari Universiti Putra, Malaysia, yang banyak mengkaji makanan tempatan, pernah berkata, kadang-kadang rahasia terhebat tersembunyi secara senyap dalam perkara biasa yang tidak pernah kita perhatikan. Dan salah satunya ialah susunan kita makan. Kebanyakan orang beranggapan bahwa mengawal paras gula dalam darah bermakna mengelakkan makanan manis atau karbohidrat secara total. Tetapi apa yang Dr. Jamilah temui ialah bukan sahaja apa yang kita makan, tetapi susunan kita makan, apa yang dimakan dahulu, dan apa yang dimakan kemudian yang mengubah hasilnya di peringkat sel dan hormon secara menakjubkan. Dalam satu eksperimen lapangan dengan 2,500 pesakit pradiabetes di kawasan Pantai Timur, para penyelidik meminta peserta untuk mengubah hanya satu perkara, susunan makanan di dalam pinggan. Mulakan dengan sayur-sayuran, diikuti oleh protein, dan diakhiri dengan karbohidrat tanpa mengubah menu atau menggahadkan kuantiti. Hasilnya sangat menakjubkan. Sebanyak 68% peserta dapat mengawal gula dalam darah mereka dengan lebih baik secara ketara dalam masa beberapa minggu sahaja. Penjelasan saintifiknya jelas. Serat daripada sayur-sayuran akan membentuk satu lapisan jaring nipis yang menyaluti dinding usus kecil, bertindak sebagai penapis, semula jadi yang melambatkan penyerapan gula dan lemak yang datang kemudian. Ini menyebabkan paras gula dalam darah meningkat secara beransur-ansur, tidak melonjak seperti biasa, dan insulin dirembeskan secara berirama. Seterusnya, protein seperti ikan, telur, tauhu atau dada ayam akan merangsang pembebasan hormon GLP-1 yang memainkan peranan penting dalam melambatkan pergerakan makanan keluar dari perut dan juga meningkatkan kepekaan terhadap insulin. Apabila usus menerima karbohidrat sebagai yang terakhir, badan sudah bersedia untuk menguruskannya dengan check-up tanpa membiarkan gula melonjak dengan cepat. Bukan sahaja di Malaysia, kajian bersama oleh PPUM dan sebuah pusat perubatan geriatrik di Kuala Lumpur mendapati bahwa mereka yang mengamalkan susunan makan ini dapat mengurangkan paras gula dalam darah selepas makan sehingga 54% dan mengurangkan rembesan insulin sehingga 40% berbanding kumpulan yang makan semuanya serentak. Satu lagi manfaat yang tidak dijangka ialah rasa kenyang yang datang lebih cepat kerana sayur-sayuran dan protein akan menghantar isyarat cukup ke otak sebelum Anda sempat makan nasi atau karbohidrat. Ini membantu mengurangkan jumlah makanan yang diambil tanpa perlu memaksa diri. Bagaimana untuk bermula? Ingat satu peraturan mudah setiap hidangan, mulakan dengan sayur. Habiskan sayur sebelum Anda sentuh lauk lain. Kemudian makan protein,
Dan akhir sekali barulah nasi atau karbohidrat lain. Jangan makan semuanya serentak dalam satu suapan. Hanya dengan memisahkan susunannya, tindak balas dalam badan akan berubah serta-merta. Restoran di Malaysia juga menyokong pendekatan ini, seperti ulam-ulaman yang sering dihidangkan sebelum hidangan utama. Di rumah, Anda boleh menyediakan hidangan dengan memulakan dengan sup sayur atau sayur tumis sebelum menghidangkan nasi dan lauk pauk. Hanya dalam 3 hari selepas mengubah susunan makan, ramai yang mula perasan mereka tidak lagi mengantuk selepas makan, otak lebih cergas, dan keinginan untuk makan manis pada waktu petang berkurangan dengan ketara. Apabila diamalkan secara berterusan, badan akan membina satu sistem kawalan otomatik dan sistem ini akan menjadi kuasa senyap yang menjaga Anda untuk bertahun-tahun akan datang. Dan sekarang, kita akan beralih kepada rahasia nombor 1, rahasia yang telah mengubah kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Rahasia, ritual pagi yang boleh memanjangkan usia Anda sedekad. Dr. Firdaus, seorang pakar perubatan anti penuaan, pernah menyatakan satu ayat yang sangat menyentuh hati. Rahasia mereka yang paling panjang umur bukanlah sesuatu yang sukar, tetapi sering tersembunyi dalam perkara-perkara kecil yang kita lakukan berulang kali setiap pagi. Dan salah satu rahasia paling mudah itu ialah ritual minum air suam sejurus selepas bangun tidur. Apa yang menarik? Ia bukan air herba, bukan jus buah yang mahal, tetapi hanyalah air kosong biasa. Tetapi apabila diminum pada waktu dan kuantiti yang betul, ia menghasilkan kesan yang mendalam sehingga ke peringkat sel. Dan inilah sebabnya mengapa 96% orang Jepun yang berusia lebih 100 tahun melakukan perkara ini setiap hari tanpa gagal. Pelbagai kajian oleh Dr. Hiroshi Yamashita dari University Nagoya mendapati bahwa minum 640 ml air suam sejurus selepas bangun tidur memberi kesan seperti menekan butang reset pada sistem dalaman badan untuk berfungsi semula dengan cekap. Semasa kita tidur, badan memasuki mod pembaikan. Sel-sel yang rosak disingkirkan, toksin berkumpul dalam sistem limfa, dan sisa metabolisme terkumpul di dalam buah pinggang dan usus. Minum air suam pada waktu pagi akan membantu membersihkan semua sisa ini dengan langkar, seolah-olah Anda sedang membersihkan paip dalaman badan Anda dari awal hari. Apa yang lebih berkuasa ialah minum air suam semasa perut kosong akan merangsang pergerakan usus yang membantu melangkarkan pembuangan air besar, mengurangkan peluang badan menyerap semula sisa buangan ke dalam aliran darah, dan juga membantu menyeimbangkan semula mikrob dalam usus. Selain itu, dalam 90 menit pertama selepas bangun, minum air membantu meningkatkan metabolisme sehingga 25% membolehkan darah mengalir ke otak dengan lebih baik. Mereka yang mengamalkannya secara konsisten melaporkan daya ingatan dan tumpuan yang lebih baik dan merasa lebih segar berbanding bergantung pada secawan kopi pertama. Suhu air juga penting. Air sepatutnya suam, hampir dengan suhu badan atau sedikit lebih tinggi, karena air sejuk boleh menyebabkan sistem pencernaan terganggu buat sementara waktu, manakala suam akan membangunkan organ-organ dengan lembut dari perut, usus, hati, hinggalah ke buah pinggang. Kajian di Jepun melaporkan bahwa mereka yang minum air suam setiap pagi mempunyai kadar pembentukan batu karang 73% lebih rendah, jangkitan saluran kencing 61% lebih rendah, dan masalah sembelit berkurangan hampir separuh. Ini menggesahkan bahwa amalan ini bukan sekadar kepercayaan, tetapi kaedah yang disokong oleh bukti saintifik yang jelas. Kajian jangka panjang selama 20 tahun dengan lebih 5,000 peserta menunjukkan bahwa mereka yang mengamalkan ritual minum air suam pada waktu pagi secara konsisten mempunyai kadar kematian dari semua punca 1,007 lebih rendah daripada kumpulan kawalan. Mereka mempunyai jantung yang lebih kuat, penuaan otak yang lebih perlahan, sistem imun yang lebih baik, dan jangka hayat yang lebih panjang dengan ketara. Kuantiti juga penting. Kurang daripada 500 ml tidak cukup untuk merangsang sistem sepenuhnya, manakala lebih daripada 800 ml mungkin menyebabkan ketidakselesaan bagi sesetengah orang. Kuantiti yang paling ideal ialah 640 ml atau kira-kira 2,5 gelas dan sebaiknya diminum habis dalam masa 5 menit selepas bangun.
Cara termudah adalah dengan menyediakan air suam di sebelah katil sebelum tidur atau terus panaskan air sebaik sahaja bangun. Walaupun pada mulanya mungkin terasa seperti perlu kerap ketandas atau perut kembung, ini adalah tindak balas penyesuaian semula jadi. Mulakan dengan 400 ml pada minggu pertama dan tingkatkan secara beransur-ansur. Badan akan menyesuaikan diri dengan cepat dalam masa kurang dari 1 hari. Dr. Firdaus menekankan bahwa ramai Dr. Jepun yang hidup melebihi 100 tahun menganggap ini sebagai asas kehidupan harian mereka. Bukan pilihan, bukan rahasia, tetapi nafas pagi yang telah mereka amalkan sepanjang hidup sehingga menjadi sebahagian daripada fitrah badan mereka. Dan hari ini Anda juga telah mengetahui rahasia itu. Ketujuh-tujuh rahasia yang kita bincangkan ini bukanlah hela ajaib yang berfungsi secara berasingan, tetapi satu kerja berpasukan untuk kesehatan yang saling menguatkan. Air suam di pagi hari membangunkan organ dalaman, susunan makan yang betul memastikan penyerapan nutrien maksimum, makanan yang ditapai menguatkan usus, peraturan api persen mengelakkan sistem bekerja terlalu keras, 5. Warna dalam pinggan membekalkan nutrien seimbang, jendela makan memberi masa untuk sel membaiki diri, dan makanan suam membantu pencernaan. Apabila digabungkan, rahasia-rahasia ini bukan sahaja memanjangkan usia, tetapi meningkatkan kualiti hidup Anda. Anda tidak perlu produk mahal, tidak perlu menyertai kursus yang ekstrem, tidak perlu mengubah hidup secara drastik. Anda hanya perlu mengembalikan rentak semula jadi badan Anda. Mulakan dengan hanya satu perkara esok, seperti minum air suam sejurus selepas bangun. Minggu depan, tambah satu lagi. Lama-kelamaan, Anda akan faham mengapa ramai dokter berkata penuaan adalah pilihan, bukan takdir. Badan Anda tahu bagaimana untuk hidup melebihi 100 tahun dengan sehat, asalkan Anda memberikannya syarat yang betul. Dan sekarang, Anda sudah tahu di mana harus bermula. Sebelum kita berpisah, pada pendapat Anda, rahasia manakah yang paling mengejutkan? Dan yang manakah akan Anda mulakan esok pagi? Beritahu kami di ruangan komen di bawah, kerana pasukan kami dan saya sendiri suka membaca setiap komen Anda. Terima kasih kerana menonton, dan jumpa lagi dalam episode seterusnya.